Ustazah akan berkongsi tajuk tazkirah Ustazah pada hari ini 5 keberkatan yang utama dalam kehidupan manusia. Berkah ni iaitu barakah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud berkembang dan kebaikan. Secara umumnya barakah di sini memohon restu daripada Allah Ta'ala agar dikurniakan kebaikan yang berkembang biak. Firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 31 artinya dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan ini daripada surah Maryam lah, daripada surah Maryam ayat 31. Allah SWT ni adalah Al-Mubarak, iaitu Allah Ta'ala ni memberi restu berkat, dan hambanya adalah Al-Mubarak. Maksudnya Al-Mubarak ni seseorang yang diberkati. Sifat memberi berkat ni hanyalah mutlak milik Allah Ta'ala. Maksudnya berkat Allah Ta'ala ni di mana sahaja dia diletakkan. Terdapat 5 keberkatan kurniaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Okey, pertama keberkatan pada umur. Yang kedua, keberkatan pada kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, keberkatan pada rezeki. Yang keempat, keberkatan pada berjemaah. Dan yang kelima, keberkatan pada ilmu. Yang pertama, keberkatan pada umurnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia menurut pandangan Allah, iaitu menurut pandangan Islam, iaitu orang yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Sedang seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya tetapi buruk pula perbuatannya. Hadis riwayat daripada Ahmad. Okey. Berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, apa yang kita dapat simpulkan, sekiranya kita diberi peluang untuk hidup lama di muka bumi, tapi kita tidak memanfaatkan untuk kebaikan hidup di dunia, dan bekalan akhirat adalah sia-sia. Seterusnya, berkatan yang kedua, keberkatan dalam hidup berkeluarga. Keluarga yang berkat adalah keluarga yang memiliki ketenangan dan kebahagiaan, sentiasa hidup dalam rukun, dalam damai, lahir daripada kasih sayang di antara suami isteri dan anak-anak. Sikap saling nasihat menasihati, hormat menghormati dan mempercayai antara satu sama lain. Okey, sifat kasih sayang kepada pasangan dan anak-anak merupakan tulang belakang keharmonian sebuah keluarga. Rasulullah SAW sendiri memanggil Sayyidatina Aisyah dengan panggilan yang manja. Bahkan baginda ni membolehkan seseorang berdiplomasi kepada pasangan hidupnya dalam rangka untuk membangunkan kasih sayang dalam sesebuah keluarga. Keluarga yang berkati oleh Allah Ta'ala akan melahirkan ciri-ciri baitul muslim dalam keluarga tersebut. Seterusnya, keluarga tersebut dapat mengelakkan daripada pergolakan, perselisihan faham di antara suami isteri, begitu juga di antara ibu bapa dan anak-anak. Keberkatan yang ketiga iaitu keberkatan pada rezeki. Rezeki yang berkat adalah rezeki yang diperolehi daripada sumber-sumber yang halal, dan digunakan pula rezeki tersebut untuk kebaikan dan di jalan Allah Ta'ala. Apabila kita sebagai seorang manusia mensyukuri rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka Allah Ta'ala akan memberkati hidup kita, akan memberi tambahan rezeki di jalan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah SAW bersabda, makanan untuk seorang mencukupi untuk 2 orang, dan makanan 2 orang mencukupi untuk 4 orang, dan makanan untuk 4 orang mencukupi untuk 8 orang. Ini hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Okay, maksudnya setiap Muslim ni hendaklah mempunyai sifat qanaah dan redha, dan menerima apa sahaja tanpa banyak menuntut perkara yang bukan keperluannya. Lawan bagi sifat qanaah ialah sifat tamak, yang menjadikan seseorang itu sentiasa cemburu dan dengki dengan rezeki yang diperolehinya. Okey. Rezeki ni adalah satu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Untuk menambah keberkatannya, hendaklah seseorang tu membiasakan diri dengan sifat pemurah dan tidak bakhil untuk bersedekah kepada orang lain. Okay, yang keempat, keberkatan hidup berjemaah. Apa yang dimaksudkan dengan keberkatan hidup berjemaah? Keberkatan hidup berjemaah iaitu keberkatan hidup dalam bermasyarakat.
Hidup kita di dunia ini tidak boleh berseorangan lah. Kita perlu kepada berjemaah, iaitu perlu kepada bermasyarakat. Hidup berjemaah akan membawa keberkatan, sedangkan hidup tanpa jemaah akan membawa kepada kehancuran. Rasulullah SAW dan para sahabat hidup bersama jemaah Islam, hidup bersama jemaah Islam yang dibentuk oleh baginda. Di dalam jemaah inilah berlakunya proses tarbiyah. Proses tarbiyah berjalan hingga melahirkan satu generasi umat Islam yang paling baik dalam sejarah manusia. Kerana apa? Hasil daripada jemaah yang melahirkan daulah Islamiah yang mendaulatkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Berjemaah ni membawa berkat, dan perpecahan membawa azab, membawa kepada azab. Okey, yang terakhir, keberkatan dalam hidup manusia ni iaitu keberkatan pada ilmu, iaitu ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang bermanfaat secara mutlak, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Iaitu ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu Islam, ilmu yang pengamalnya diiktiraf oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Maksudnya ilmu ini diiktirafkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal dan tidak membiarkan pemilik ni mengikut hawa nafsu. Bahkan ia mengikat pengikutnya dengan ilmu tersebut, yang membawa pemiliknya mematuhi aturan-aturan, suka atau tidak suka. Mengenai ilmu yang berkat ni, iaitu ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada orang lain dan seterusnya dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka selama mana ilmu itu masih dipelajari, selama itulah orang yang mengajarnya pada peringkat permulaan akan mendapat pahala yang berterusan, yang dimasukkan ke dalam amalan kebajikannya. Oleh itu, marilah kita sama-samalah bermuhasabah diri. Kenapakah kita sering mengalami kerisauan, jiwa sentiasa tidak tenang dan tekanan hidup yang sentiasa meningkat? Jika kita kaji, pasti akan mendapat jawapannya, iaitu tidak wujud keberkatan, iaitu tidak wujud barakah dalam hidup kita, iaitu tidak ada keberkatan pada umur, hidup berkeluarga, rezeki berjemaah dan pada ilmu itu. Oleh itu, perlulah kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala dalam hidup kita. Allah Ta'ala a'lam. Itu saja tazkirah perkongsian bersama semua.